Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan kajian bertajuk Aman Shah si pencuri 1 sen. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan dengan pengenalan topik kajian kami. Rasuah merujuk kepada penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi dan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti rasuah wang, penyelewengan, penipuan serta amalan pilih kasih. Ia memberi kesan negatif kepada integriti individu dan institusi, melemahkan sistem pentadbiran serta menjejaskan kepercayaan rakyat. Di Malaysia, amalan rasuah dalam sektor awam, khususnya di peringkat kerajaan tempatan, semakin membimbangkan kerana ia menjejaskan keberkesanan tadbir urus dan imej institusi kerajaan. Oleh itu, langkah pencegahan yang strategik dan menyeluruh amat diperlukan, termasuk penerapan nilai-nilai murni melalui etika kerja Islam (EWI) yang menekankan kejujuran, amanah dan keadilan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti bentuk-bentuk rasuah, menganalisis kesannya terhadap pentadbiran awam serta menilai keberkesanan EWI dalam mencegah gejala ini demi membentuk strategi anti rasuah yang mampan dan selari dengan aspirasi tadbir urus berintegriti negara. Aman Shah Ahmad berasal dari kawasan bandar seperti Ampang, Kuala Lumpur dan sejak awal dinali dengan kecenderungannya terhadap gaya hidup mewah, walaupun latar belakang pendidikan dan awal kerjayanya tidak banyak didedahkan. Dia kemudian menyertai sektor perbankan dan dilantik sebagai Ketua Jabatan Pemindahan Dana Elektronik dan Pemrosesan Security (SPID), satu posisi yang melibatkan tanggungjawab besar dalam mengurus sistem kewangan elektronik. Dengan kepakaran teknikal yang dimiliki, Aman Shah telah mengeksploitasi kelemahan sistem dengan memindahkan 1 sen daripada setiap akaun pelanggan ke dalam akaunnya sendiri secara sistematik tanpa dikesan untuk satu tempoh yang panjang. Hasil penipuan ini, dia berjaya mengumpulkan 4.01 juta ringgit meskipun hanya bergaji RM1,800 sebulan. Gaya hidup mewahnya, termasuk pemilikan 6 buah kereta seperti Lamborghini dan Porsche, akhirnya menimbulkan keraguan. Siasatan dalaman membawa kepada penangkapannya pada 11 Jun 1990 dan dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kesalahan pecah amanah. Kes ini menjadi pengajaran penting mengenai kepentingan pengawasan sistem kewangan dan penekanan terhadap integriti dalam institusi perbankan. Assalamualaikum, nama saya Zuazman Kim Zuazman. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor-faktor berlakunya kes Aman Shah si pencuri 1 sen. Terdapat 4 faktor yang telah saya jumpa, iaitu yang pertama adalah kelemahan teknologi perbankan 1990-an. Pada masa itu, sistem keselamatan cyber masih lemah. Ini membolehkan individu seperti Aman Shah memanipulasi sistem dengan memindahkan sen daripada akaun pelanggan ke akaun pribadinya tanpa dikesan. Yang kedua adalah kepakaran dalam IT dan perakaunan. Pelaku mempunyai kemahiran tinggi dalam sistem perbankan dan komputer. Mereka menggunakan pengetahuan ini untuk mengesan serta mengeksploitasi kelemahan sistem yang ada. Yang ketiga adalah kurangnya pengawasan dalaman. Sistem audit dan pemantauan yang tidak cekap menyebabkan aktiviti mencurigakan tidak dapat dikesan dalam tempoh yang lama. Dalam kes Aman Shah, kegiatan tersebut berlaku selama 2 minggu dan berjaya mengumpul jutaan ringgit. Yang terakhir adalah motivasi psikologi. Tindakan ini juga didorong oleh rasa ingin tahu dan kepuasan intelektual. Selain itu, wujud keinginan untuk mencabar serta membuktikan kelemahan dalam sistem keselamatan yang ada. Bayangkan hanya kerana 1 sen, seseorang boleh dikenakan pelbagai tindakan undang-undang. Dalam slide ini, saya ingin membentangkan tentang topik Akta Undang-Undang dan Hukuman berdasarkan kes Aman Shah yang membuktikan bahawa integriti dalam jawatan sangatlah penting walau sekecil mana nilai yang terlibat. Dalam kes ini, Aman Shah sebagai eksekutif bank telah melakukan pecah amanah jenayah di bawah Seksyen 405 dan 406 Kanun Kesisaan. Beliau menyalahgunakan kepercayaan dengan memindahkan wang tanpa kebenaran dan melanggar prinsip amanah. Kesalahan ini boleh dihukum penjara, denda atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, beliau juga melanggar Seksyen 23 Akta Isprahim 2009 iaitu penyalahgunaan kuasa. Walaupun bertugas di sektor swasta, prinsip akta ini tetap relevan kerana beliau menggunakan jawatan untuk kepentingan pribadi. Walaupun hanya 1 sen, tindakan berulang boleh menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kes ini juga boleh dikaitkan dengan Akta Jenayah Komputer pada tahun 1997, khususnya Seksyen 3 dan Seksyen 5, kerana terdapat akses dan ubah data dalam sistem bank tanpa kebenaran. Akhir sekali, tindakan Aman Shah berpotensi melibatkan pengubahan wang haram di bawah AMLA 2001 jika wang tersebut digunakan untuk pembelian mewah atau disembunyikan sumbernya, walaupun akta ini belum berkuat kuasa semasa tahun kejadian. Kesimpulannya, kes ini menunjukkan bahawa walaupun hanya 1 sen, pelanggaran prinsip amanah tetap merupakan jenayah yang sangat serius. Salam sejahtera, hari ini saya akan membentangkan topik implikasi rasuah kepada individu berdasarkan kes Aman Shah 1 sen. Pertama, kesan kepada individu yang paling ketara ialah hilang kepercayaan. Individu boleh dibuang kerja oleh majikan dan reputasinya akan tercela dalam jangka masa panjang, menyebabkan orang ramai hilang kepercayaan terhadapnya. Kedua ialah hukuman undang-undang. Pelaku rasuah boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan yang paling memburukkan, mereka akan mempunyai rekod jenayah kekal. Ketiga, individu yang terlibat rasuah akan suka mendapatkan pekerjaan baharu. Ini kerana majikan mengutamakan integriti dan kepercayaan dan rekod jenayah menjadi satu halangan besar untuk diterima bekerja semula. Keempat, dari segi kesan peribadi dan kewangan, kehilangan kerja menyebabkan kestabilan kewangan tergugat dan kehidupan harian menjadi sukar, bukan sahaja untuk individu tetapi juga keluarga mereka.
Akhir sekali, pengajaran moral yang kita perolehi ialah kejujuran dan amanah sangat penting dalam pekerjaan. Tindakan tidak jujur seperti Aman Shah memberi kesan negatif bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada masyarakat dan negara. Sekian pembentangan saya, terima kasih. Implikasi kepada negara. Pertama, penyelewengan mikro berlaku secara senyap namun berterusan. Manipulasi nilai kecil seperti 1 sen dalam setiap transaksi mungkin kelihatan remeh. Tetapi apabila digandakan melalui jutaan transaksi, jumlah kerugian menjadi signifikan. Kekurangan sumber seperti ini mengganggu keupayaan kerajaan dalam merancang dan melaksanakan dasar secara berkesan. Kedua, kelemahan dalam kawalan dalaman institusi keuangan membuka ruang kepada ketirisan dana awam. Dana yang sewajarnya digunakan untuk pembinaan sekolah, penambahbaikan kemudahan kesihatan dan infrastruktur asas akhirnya hilang tanpa dikesan. Situasi ini secara langsung menjejaskan agenda pembangunan negara. Ketiga, wujud eksploitasi oleh individu yang memiliki kemahiran teknikal tinggi. Mereka mengeksploitasi kelemahan sistem untuk kepentingan sendiri. Akibatnya, kepercayaan rakyat dan pelabur terhadap institusi keuangan negara semakin terhakis. Dan apabila keyakinan ini luntur, kestabilan ekonomi turut terjejas. Keempat, penyelewengan ini secara tidak langsung meningkatkan kos pematuhan dan pentadbiran. Lebih banyak sumber diperlukan untuk pengawasan dan pembetulan. Ini bukan sahaja menjejaskan kecekapan pentadbiran, tetapi turut melemahkan daya saing ekonomi negara dalam jangka masa yang panjang. Kemudian, kesan sosioekonomi jangka panjang tidak boleh dipandang ringan. Penyelewengan berterusan menyumbang kepada pelebaran jurang ketaksamaan sosial serta menggagalkan pencapaian matlamat pembangunan mempan. Akhir sekali, dalam keadaan ini, golongan berpendapatan rendah menjadi mangsa utama ketirisan sistem. Saya akan mengupas kesan kelemahan kawalan dalaman dalam organisasi awam dan tindakan yang tidak diambil. Kelemahan kawalan dalaman boleh merusak kualifikasi organisasi apabila berlaku salah urus atau penyelewengan. Kebijakan awam dan pihak terkait akan hilang, imej organisasi akan cemana sukar dibolehkan. Seterusnya, kegagalan dalam urusan dana dengan tulus boleh melanggar akta keuangan awam 11 individu. Jika wujud tindakan boleh dikenakan di bawah Seksyen 23 Akta FKM 2009 berkaitan dengan guna kuasa. Keempat, pegawai yang terlibat boleh dikenakan tindakan tertib di bawah Peraturan Perdagangan Awal 1993. Selain itu, projek boleh terganggu dan proses kos pembangunan serta audit akan meningkat di jangka keseluruhan. Oleh itu, organisasi perlu bersinergi dengan mengembangkan kawasan dalaman, memupuk budaya integriti, mengaktifkan pemulihan pematuhan undang-undang. Kesimpulannya, kelemahan kawalan dalaman berkesan bersertifikasi, keuangan dan kawasan organisasi. Tinggalkan segala yang penting dari integriti dan percakapan pengetahuan. Sekian terima kasih. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang langkah-langkah bagi mengatasi isu integriti dan rasuah di negara kita. Langkah pertama ialah menghukum pesalah rasuah dengan tegas dan adil. Tidak kira sama ada pesalah itu berpangkat tinggi atau kaya, mereka mesti dikenakan hukuman yang setimpal. Ini penting supaya menjadi pengajaran kepada orang lain dan memelihara maruah negara. Seterusnya, pelaksanaan undang-undang perlu dilakukan tanpa pilih kasih. Undang-undang yang saksama dapat mengembalikan kepercayaan rakyat kepada sistem perundangan dan sekaligus mengurangkan kes rasuah. Langkah ketiga ialah memastikan sektor awam beroperasi dengan jujur dan bertanggung jawab. Pegawai awam terutama yang berpangkat tinggi harus menjadi teladan. Pelantikan kontraktor atau syarikat mestilah berdasarkan kelayakan bukan kepentingan peribadi. Akhir sekali, pendidikan dan kesedaran tentang keburukan rasuah harus dipupukkan. Nilai integriti perlu diterapkan sejak kecil melalui pendidikan formal dan kempen kesedaran yang berterusan di media serta dalam komuniti. Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama dalam membanteras rasuah demi membina negara yang bersih, telus dan bermaruah. Pengajaran yang dapat kita peroleh daripada kajian ini ialah integriti lebih penting daripada nilai material. Nilai kejujuran tidak boleh dikompromi walaupun untuk 1 sen kerana integriti adalah asas kepercayaan sosial dan ekonomi. Kedua, pelanggaran kecil juga boleh jadi permulaan keruntuhan. Kesalahan kecil sahaja jika dibiarkan akan menormalisasikan pelanggaran besar yang akan memberi impak melemahkan sistem sosial dan keselamatan negara kita. Selain itu, kedaulatan undang-undang tanpa pengecualian, which is undang-undang di negara kita mestilah ditegakkan secara adil dan konsisten tanpa sesiapa harus terkecuali, tidak kira nilai atau status. Dan keempat pula, kepentingan pendidikan moral sejak awal, nilai moral pendidik seman dari kecil, dan untuk membentuk watak etika dan bertanggungjawab. Kata pepatah, belentur bulu biarlah dia rebuknya. Dan akhir sekali, hukuman harus bersifat mendidik, bukan hanya menghukum semata-mata. Hukuman perlu seimbang dan sesuai dengan kesalahan yang terbabit. Sebagai alternatif daripada hukuman penjara, kita boleh pihak kerajaan boleh membagi hukuman seperti kerja khidmat masyarakat untuk membaik pulih sifat mereka sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Rumusan yang dapat kita buat berdasarkan kes Aman Shah 1 sen menunjukkan bahawa penyelewengan kecil yang berterusan boleh membawa kepada kerugian besar dan merosakkan integriti institusi. Ia menekankan kepada sistem dalam kawalan dalaman yang kukuh, penguatan undang yang tegas serta budaya integriti dalam organisasi.
Individu perlu bertindak jujur ketika manakala industri mestilah menerapkan nilai seperti amanah dan accountability untuk mencegah rasuah dan menjamin keselamatan negara. Sekian saja, terima kasih. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan untuk kajian kami. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.